Audio Jungle. Dalam sosiologi pendidikan, Karl Marx telah memperkenalkan teori konflik sosiologi pendidikan. Teori konflik pula melibatkan ketegangan yang wujud antara individu dan kumpulan dalam sesebuah masyarakat demi mencapai kepentingan masing-masing. Apa itu VUCA? VUCA diperkenalkan oleh Kolej Perang Tentera Amerika Syarikat untuk menggambarkan keadaan dunia yang tidak stabil, tidak pasti, rumit dan kabut, dan ia memberi kaitan terhadap dunia pendidikan. Situasi VUCA ataupun new normal di dalam dunia pendidikan menimbulkan konflik di dalam situasi sistem pendidikan. Mari kita lihat isu yang terdapat dalam pendidikan berkaitan VUCA. B adalah untuk volatility. Volatility adalah di mana suatu keadaan yang berubah dengan pantas. Kita mempelajari sesuatu yang kita fikir ia baru dan terkini, namun belum sempat kita mengaplikasikannya atau kita cuba, apa yang kita belajar itu sudah berubah ataupun outdated. Dalam bidang pendidikan, terlalu banyak surat-surat berkeliling dan juga arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak atasan sehinggakan perkara tersebut menjadi suatu kerumitan kepada para pentadbir, guru dan juga pelajar di sekolah. Kita sehingga tidak mampu mengejar perubahan yang terlalu pantas. Pada zaman dahulu, sekitar tahun 1970-an hingga 1990-an, suatu keadaan itu stabil dalam tempoh masa yang lama. Jadi kita dapat membuat ramalan atau jangkaan mengenai apa yang berlaku seterusnya. Bagi menghadapi volatility, seseorang pemimpin dan juga pendidik perlu mempunyai kemahiran meramal apa yang berlaku pada masa akan datang berdasarkan situasi semasa. Mereka perlu pandai untuk menjagakan situasi berdasarkan sebab dan akibat serta memastikan diri mereka sentiasa mengikuti perkembangan semasa dan terkini. Uncertainty pula adalah suatu keadaan yang tidak pasti. Dalam zaman ini, tiada satu perkara pun yang benar-benar pasti. Cara untuk menghadapinya ialah dengan memahami sesuatu perkara tersebut. Guru-guru tidak lagi boleh bercakap banyak dan hanya memahami sesuatu dari sudut pandangan kita sahaja. Kita seharusnya memberi peluang dan ruang kepada para pelajar untuk mengutarakan pendapat serta idea mereka. Melalui cara ini, ia membolehkan proses sosialisasi berlaku antara guru dan pelajar dengan optimum. Para pelajar juga akan berasa lebih diterima dan dihargai setiap pandangan mereka. Buat pentadbir pula, mereka tidak boleh lagi menguasai sepenuhnya sesuatu mesyuarat atau apa sahaja perbincangan. Hal ini demikian kerana ia akan memberi kesan negatif kepada proses sosialisasi dalam sesuatu organisasi. Secara umumnya, kita ketahui proses sosialisasi ini telah merudum dengan teruk di penanganan COVID-19 di mana semua orang perlu berkurung dan tidak boleh bersosial dalam masyarakat. Para pemimpin perlu lebih banyak mendengar supaya lebih memahami apa yang sedang berlaku. Melalui cara ini, mereka akan lebih dapat melihat dan menilai sesuatu perkara daripada setiap sudut dan pendapat.
Terusnya adalah kompleksiti. Kompleksiti adalah keserabutan dunia dan ekonomi sekarang. Kita langsung tidak dapat mengagak apa yang berlaku dalam masyarakat atau sesuatu komuniti dengan jelas. Kita tidak tahu apa tekanan yang dihadapi oleh sesebuah keluarga. Oleh itu, para pendidik khususnya harus peka serta sensitif semasa menyampaikan ataupun meminta sesuatu daripada pelajar. Manakala ambiguity pula kesamaran dalam setiap perkara yang dijalankan. Dalam keadaan ambiguity, kita tidak boleh asyik mengeluh. Kita tidak boleh marah-marah sekiranya arahan daripada majikan sering bertukar-tukar. Hal ini demikian, mereka juga sedang bergelut untuk mengatasi masalah yang sering timbul dan tidak habis-habis. Penawar ambiguity ialah kepantasan, kekuatan dan ketahanan minda. Kita tidak boleh mengeluh atau berputus asa. Hati dan minda perlu kuat. Bagi warga pendidik, mereka seharusnya mendidik diri mereka agar menjadi tauladan kepada para pelajar supaya terus kuat serta berdaya saing walaupun sedang menghadapi waktu yang sukar. Para pemimpin sekolah pula harus peka dengan perubahan serta keperluan yang dirasakan penting supaya warga sekolah tidak mengalami sebarang tekanan perasaan atau stres yang melampau. Sikap fleksibel dan penerimaan pendapat dari semua lapisan organisasi akan dapat membantu semua orang untuk menghadapi dunia VUCA dalam bidang pendidikan. Menurut Nordin 2022, pendidik harus memastikan bukan sahaja perpindahan ilmu dari guru kepada pelajar, tetapi memerlukan pencapaian maksima murid dalam ilmu yang disampaikan. Manakala kejayaan sesuatu visi dan misi sekolah boleh tercapai melalui kepimpinan bijaksana yang diamalkan oleh pemimpin sekolah. VUCA ialah singkatan kepada Volatility, Uncertainty, Complexity and Ambiguity, di mana krisis global yang disebabkan oleh kemunculan COVID-19 secara tiba-tiba telah memberi penekanan kepada fenomena VUCA ini. Pandemik COVID-19 yang telah menyelahkan persekitaran yang sangat tidak stabil, di mana dunia kita sedang berkembang, di mana fenomena VUCA juga dikaitkan dengan perubahan yang pantas dan tidak dapat diramalkan. Sebagai warga pendidik, kita juga tidak dapat lari daripada kesan dan fenomena VUCA ini di dalam sistem pendidikan kita pada hari ini. Menurut Sani dan Brahim 2022, individu yang mengalami perubahan teknologi dan sosial yang terlalu besar dan cepat dalam masa yang terlalu singkat menyebabkan penderitaan, tekanan dan kekeliruan. Seperti mana yang kita ketahui, melalui pandemik COVID-19, kita telah berubah secara 360 darjah di dalam proses pembelajaran dan pemudahcaraan, di mana kita tidak dapat berkomunikasi secara dua hala secara optimum, di mana semua murid dan guru perlu untuk menghadapi proses PDPC ini secara alamaya. Baik, seterusnya, terdapat ketakutan yang mendalam bahawa gangguan teknologi didorong oleh teknologi baru, iaitu kecerdasan buatan atau dikenali sebagai kecerdasan AI, pembelajaran mesin, pembelajaran dalam robotik, Internet of Things IoT, Internet of Me dan Neuroformic Computing. Ianya memberi tekanan kepada pekerja untuk menangani perubahan yang dipercepat ini dari segi perpindahan pekerjaan dan penghakisan kemahiran. Seperti mana yang kita ketahui pada zaman sekarang, kemunculan AI seperti Canva, Adobe, yang mana ianya akan menghakis kemahiran yang melibatkan kemahiran dalam seni visual. Okey, disebabkan itu warga pendidik khususnya di dalam pendidikan perlu untuk mendalami dan mengikuti peredaran masa ini supaya tidak ketinggalan zaman dan tidak dapat untuk meneruskan atau menggunakan kecerdasan-kecerdasan ini dalam situasi pada zaman sekarang. Oleh yang demikian, sebagai individu dan masyarakat, kita perlu mengambil beberapa langkah untuk menangani dan ketidakstabilan dalam menghadapi situasi VUCA ini. Okey, seperti mana pada zaman sekarang, VUCA Prime iaitu model kepimpinan tingkah laku yang diperkenalkan buat pertama kalinya pada tahun 2007 oleh Robert Johnson menyatakan bahawa model ini boleh dijadikan panduan untuk mengatasi VUCA.
Okey, terdapat 4 elemen positif dalam model ini yang boleh digunakan sebagai asas untuk mengatasi kegusaran dan ketidaktentuan VUCA, iaitu yang pertama melibatkan visi, yang kedua understanding, pemahaman, yang ketiga clarity, melibatkan penjelasan, dan yang keempat equality, iaitu kentakasan. Diharapkan dengan pengenalan VUCA Prime ini dapat kita atasi ataupun dapat kita sama-sama tidak gusar dalam mendepani VUCA pada zaman sekarang.